الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بعد. Setinggi-tinggi pujian kita rafa'kan bersama kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah dan kurniaan Allah kepada diri kita, pun dengan sekecil-kecil nikmat, sehinggalah nikmat yang kita rasakan besar di sisi kita. Segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah datangkan natijah dan kebaikan serta hikmah kepada diri kita, ataupun hikmah kebaikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Sama sebagaimana ujian ataupun bencana ataupun wabak yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan pada kita hari ini, dia menjadi ujian bukan sahaja kepada diri kita, bahkan dia mendatangkan hikmah dan kebaikan juga kepada kita, orang yang berada di sekeliling kita, agar kita kembali menghayati ataupun tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu seperti biasa untuk kita ataupun mengambil istifadah kebaikan, keberkatan, ilmu yang ada dalam kitab Al-Imam An-Nawawi melalui kitab At-Tibyan, adab-adab bagi orang yang membaca Al-Quran. Maka hari ini kita akan membincangkan tajuk membaca Al-Quran secara tartil. Tartil, kan? Pembaca Al-Quran digalakkan membaca secara tartil. Apa dia tartil, kan? Ulama bersepakat bahawa bacaan Al-Quran secara tartil adalah sunat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warattil Qur'ana tartila, surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sabit sebuah hadis daripada Ummu Salamah, annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan harfan. Kita akan dengar apa dia maksud tartil. Ummu Salamah, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawa annaha na'atat qira'atan Nabi, sesungguhnya baginda beliau, yakni Ummu Salamah menyifatkan qira'atan Nabi, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bacaan qira'atan mufassaratan. Tartil ni maksudnya bacaan yang jelas, harfan harfan, huruf demi huruf. Kaedah bacaan yang pertama, bacaan secara tahqiq. Tahqiq ni bacaan yang begitu perlahan. Contohnya macam mana? Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Orang tak baca Quran macam itulah, kan? Kemudian ada bacaan secara tartil. Tartil ni sedikit daripada tahqiq. Bacaan huruf demi huruf dapat didengari. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian selepas tartil adanya tadwir. Seelok-eloknya kita membaca Al-Quran, kita hendak membaca Al-Quran, bacaan yang disarankan mengikut sunnah Nabi adalah bacaan secara tartil. Ar-Rahman 'allama
khalaqal insan. Kan? Kemudian tadwir. Tadwir ni laju sedikit daripada bacaan tartil. Kalau tadwir ni kita lazim mendengarnya, galakannya ada dalam pertandingan hafazan ataupun pertandingan tilawah Al-Quran, kan? Bacaan dia secara tadwir. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya. Sekali adalah hadar. Bacaan hadar, kebiasaannya adalah bacaan untuk golongan para hufaz ketika mengulangi maka dia baca secara hadar. Adapun yang membaca secara tadwir ataupun hadar, yakni tingkatan kelajuan paling laju, tetap juga kena mengikut kepada tajwid dan huruf. Dia kena mendatangkan hak-hak huruf dan dia kena membaca dengan tajwidul huruf. Dia tak boleh tinggalkan. Dan kebiasaan yang berlaku dalam kebiasaannya dalam kehidupan para anak-anak tahfiz saat mengulangi Al-Quran dalam keadaan hadar, mereka tetapi mereka kadang-kadang agak lalai dalam menjaga hukum-hukum tajwid dan juga makhraj huruf. Sebab bila baca laju bukan senang untuk kita menjaga ataupun tajwid dan juga makharijul huruf. Kan? Jarang kita dengar, kecuali budak-budak tahfiz lah. Kalau dia mengulang Al-Quran, kan, laju, kan, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima, laju sebab dia nak ulang banyak kali ayat tu, kan. Wala tujadil 'anil ladzina yaftanuna anfusahum, dia laju. Bahkan kalau orang yang memang nak mengulang banyak, boleh jadi apa yang saya baca tadi pun ada. Tetapi peringatan terhadap mereka yang menghafaz Al-Quran, hukum-hukum tajwid perlu dipelihara. Bacaan yang paling baik mengikut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Bacaan tartil. Kan? Adapun ketika menjadi imam, bacaan yang paling sesuai bacaan apa? Bacaan secara tadwir. Tadwir, kan? At-Tirmizi berkata hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Muawiyah bin Qurrah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, katanya, ra'aitu Rasulullah alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatati yaqra'u suratul Fath farajja'a fi qira'atihi. Artinya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya sambil membaca surah Al-Fath pada hari pembukaan kota Mekah dan kemudian ulangnya. Mujahid meriwayatkan bahawa beliau pernah ditanya mengenai perihal dua orang lelaki, seorang membaca suratul Baqarah dan seorang Ali Imran, manakala seorang lagi hanya membaca Baqarah sahaja. Pun tempoh solat, rukuk, sujud dan duduk mereka adalah sama. Beliau menjawab, lelaki yang membaca suratul Baqarah lebih utama. Sebab apa? Sebab dia membaca suratul Baqarah secara tartil. Kan? Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, sebentar, kan? Salah. Dia kata apa? Beliau, namun tempoh solat, rukuk, sujud dan duduk mereka adalah sama. Beliau menjawab, lelaki yang baca suratul Baqarah sahaja lebih utama. Sebab apa? Suratul Baqarah dia lebih Ali Imran ketika solat. Adapun orang yang solat tadi membaca suratul Baqarah, sujud dia sama, rukuk dia sama dengan Ali Imran, maka bacaannya ini adalah bacaan yang lebih laju, tartil, kan? Bahasa sikatnya lebih laju sedikit, yakni tanwir.
maka walaupun suratul Baqarah itu panjang, ya, akan tetapi, ya, tempoh yang dikatakan tadi, Mujahid katakan tadi bahawasanya orang yang baca suratul Baqarah ni surah dia panjang, tetapi dia boleh sahaja tempoh dia untuk rukuk, tempoh dia untuk sujud, salat, ya, habisnya sama sebagaimana seseorang yang membaca surah Ali Imran. Maka apa dia? Maka tidaklah terlalu perlahan, ya, dan tidaklah orang kata kita membacanya dengan keadaan yang terlalu laju, maka bacaan itu sifat sederhana sahaja. Sebab apa? Sebab galakkan orang imam, ya, memimpin jemaah di dalam solat. Jemaah seorang imam itu perlu bersegera dalam hendak menyelesaikan solat tersebut, kerana mengetahui, ya, akan jemaah dia kemaslahatan yang lain. Ya, dalam kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkam Imam wal Ma'mum, kan ada dalam kitab, imam ni dia mestilah dalam keadaan hendak menyelesaikan solat tersebut, masuk segesa, tetapi pemilihan dalam surah-surah dan ayat-ayat yang dibaca itu bersesuaian dengan keadaan dan keperluan makmum yang berada di sekelilingnya. Kan, katalah kalau orang fasa 2 ni, ya, dia biasa dengan bacaan imam sebanyak 10 ayat yang biasa-biasa, sederhana, panjang, maka kebiasaan seseorang imam, janganlah kebiasaan seseorang imam di sini membawa 10 ayat yang sederhana panjang, datang orang yang lain terus membaca surah Ali Imran dalam satu rakaat. Wah, pening jemaah, kan? Ya, satu rakaat satu surah, kan? Ya, imam membaca ya, kalau dah satu surah dah kata-kata lutut dah. Ya, maulah kalau buat subuh mula 5.50 tadi kalau kita solat subuh, ataupun pukul 6, pukul 7 baru dan habisnya. Itu pun kalau membaca secara tadwir. Kalau dibaca secara tahqiq, habis, kan? Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wah, parah gitu, kan? Ya, baca ulat senada, ya, tak ada lagu. Saya silapkan time sujud, imam bangun Allahu Akbar, orang lain dah lalap. Ya, sebab itulah kita kena mengetahui, menjadi seorang imam dia kena mengetahui keadaan dan keperluan makmum yang berada di sekelilingnya. Ya, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, la anna aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min Qur'ana kullahu, iaitu artinya, demi Allah, aku lebih suka membaca satu surah secara tartil berbanding membaca seluruh kandungan Al-Quran. Ya, Ibnu Abbas kata dia lagi suka membaca satu surah secara tartil dengan tingkatan-tingkatan bacaan yang paling laju. Ya, maknanya Ibnu Abbas kata, dia sebutkan baca satu surah lebih baik daripada kita baca satu Al-Quran tapi baca tu dalam keadaan laju. Ya, baca secara tartil ini disebutkan oleh ulama tajwid wukuf, kan? Kita baca dengan bertajwid dan mengetahui tempat-tempat untuk berhenti. Selain itu, para pembaca Al-Quran dilarang untuk membacanya dengan terlalu laju. Kan? Cara ini dinamakan sebagai al-haddu. Ini laju daripada tingkatan bacaan al-hadar. Sebuah hadis yang sabit daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, seorang inni aqra'u mufassala fi raq'atin wahidah, faqala Abdullah bin Mas'ud hadha ka haddi sya'rin inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawiz
raqiyahum walakin idza waqa'a fi qalbi farasaha fihi nafa'a. Aku membaca surah Al-Mufahhashal, yakni surah-surah yang pendek dalam satu rakaat, ya. Al-Mufassal, ya, surah-surah yang pendek dalam satu rakaat. Dia menghimpunkan surah yang pendek dalam satu rakaat. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, orang ni datang jumpa Abdullah ibn Mas'ud, dia kata aku baca suratul Mufassal, maknanya surah-surah yang pendek, ya, yang dianggap pendek dihimpunkan dalam satu rakaat. Maksudnya dalam satu rakaat dia membaca banyaknya surah daripada Al-Quran, ya. Tentu, ya, maksud dia adalah ini dalam keadaan yang begitu laju, ya. Maka Abdullah ibn Mas'ud berkata, cara ini dikira laju sama seperti lajunya mengalunkan syair. Kan, maknanya cara engkau baca ni syair pula. Sesungguhnya, ya, walakin idza waqa'a fil qalbi farasaha fihi nafa'a. Ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melepasi tulang selangka mereka. Namun jika bacaan itu mengenai hati lalu menetap kukuh di dalamnya, maka ia memberi manfaat kepada orang yang membacanya. Laju-laju tapi tak lepas daripada tulang selangka. Apa maksudnya? Tak bacaan tersebut. Sendiri baca Al-Quran, tetapi, ya, bacaan yang kita baca ini disebabkan, ya, maka mukjizat Al-Quran itu dia tidak meresap, tak masuk ke dalam hati kita, kan? Maka akhirnya dia tidak memberi manfaat kepada orang yang membacanya. Adapun sepatutnya dan sewajarnya orang yang mendapat manfaat daripada apa yang dia baca, ya, dan dia dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada ayat-ayat yang dia baca. Sepatutnya macam tu, kan? Dah laju sangat, ya, macam mana kita nak mengambil manfaat. Adapun Al-Quran ini kalau dialunkan pun, ya, dengan keadaan yang begitu baik, maka pastilah, ya, akan merasai di dalam tubuh badan kita, darah daging kita, suatu perkara yang lain hadir dalam tubuh kita. Kerana apa? Kerana dia merupakan kalamullah yang bersifat mukjizat. Lafaz hadis ini adalah lafaz Muslim pada salah satu daripada riwayatnya. Ulama berkata kaedah tartil adalah sunat untuk tujuan tadabbur dan selain Quran secara tartil, sunat untuk kita dapatkan tadabbur. Mereka berkata lagi, oleh itu bacaan secara tartil disunatkan bagi orang bukan Arab yang tidak memahami maknanya. Tengok, Imam Nawawi kata apa? Dia siap tulis tu. Kalau dalam kitab Arab dia kata, ya, bahawasanya sesungguhnya bacaan secara tartil ni disunatkan kepada orang ajam. Maknanya orang-orang bukan Arab macam kita, bila nak mengaji Al-Quran, nak membaca Al-Quran, bacalah secara tartil, ya. Kepada perbuatan mengagungkan dan menghormati Al-Quran. Dia lebih dekat untuk kita mengagung-agungkan Al-Quran. Di samping ia memberi kesan yang sangat mendalam kepada hati. Maknanya janganlah tergesa-gesa, ya, bacalah dengan keadaan, ya, huruf demi huruf agar kita dapat merasai mukjizatnya Al-Quran. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ya. Alif Lam Mim. Janganlah baca laju. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Macam mana nak masuk ke dalam macam mana dia nak meresap, nak melalui liang-liang darah kita, kan? Baca secara baik-baik, kan? Ni tak sampai ayat-ayat yang apa, eloklah dia baca slow tu, kan? Ya. Dia nak poligami, elok, ya, tartil dia baca ayat tu. Masna wa sulasa wa ruba'. Yang tu elok pula, kan? Wa atul yatama amwalahum
wala tatabaddalu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fanqihu ma tabalakum minan nisa masna. Yang tu elok pula ya ibu-ibu, kan elok ya yang tu tartil, yang lain tu masuk fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Yang kata ya kahwinlah satu ya, yang tu dia laju, yang 2, 3, 4 dia slow dah tartil dah. Bila orang tanya sebab apa, menghayati, kan, nak ikut sunnah Nabi, 2 atau 3 atau 4, kan. Yang tadi tu satu, apalah baca laju, satu je dah ada, baca dah lah laju, kan. Yang 2 tu tak ada lagi, yang 3 tak ada lagi, kan. Dia nak meresapkan dalam darah tu, nak ambil jiwa tu, kan. Dia kata dia orang ni, kalau kita nak ajar baca tartil senang ya, kalau kelas-kelas orang lelaki ni bagi ayat tu ya, wa in khiftum alla tuqsitu. Tuan-tuan balik rumah baca tartil Quran, buka ayat ni ya, ayat nombor 2 surah An-Nisa. Baca slow dulu, mulakan bismillah dulu, dia kata isti'azah dulu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Buka Quran depan rumah tu, dia kata tengok abang dah belajar tartil tadi dengan ustaz. Ni kaedah kan, bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftu fil yatama falakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tadabbur betul abang ayat ni tu, kan. Kita pun kita kat rumah kita, dapat tadabbur betul, nak tahu tak maksud dia. Bila abang baca tu terus faham yang maksud dia, WhatsApp lah mati, kan, apa maksud kan. Ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Ya, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada orang-orang yang beriman, kan, ya, kalau kamu ya berkemampuan, fankihu, kahwinlah ya dengan wanita-wanita 2 atau 3 atau 4. Tengok reaksi kan. Kod dia terkejut, kita berjaya baca dalam tartil ko, ataupun kita berjaya tadabburkan dia dengan ayat tu, kan. Balik jangan buat lah tuan, kono kan. Memohon Allah Subhanahu wa taala apabila bertemu dengan ayat-ayat rahmat ataupun azab Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan memohon kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila bertemu dengan ayat rahmat, dan memohon perlindungan daripada atau azab apabila bertemu dengan ayat azab. Ya. Artinya, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ya Allah aku mohon kesejahteraan kepada kamu, ataupun Allahumma inni as'aluka al-afiyata min kulli makrurah, min kulli makruhin. Artinya, ya Allah aku memohon kesejahteraan daripada segala kecelakaan. Mendoakan yang seumpama dengannya, jika dia bertemu dengan ayat-ayat yang mensucikan Allah, maka sucikanlahnya dengan mengucapkan subhanallah wa ta'ala, ataupun tabarakallahu wa ta'ala, ataupun jallat azamati rabbina. Ini dalam keadaan kita membaca Al-Quran ya, sampai kepada ayat-ayat yang memberikan kita ni kesejahteraan, maka kita pun berdoa ya, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Berhenti seketika, kemudian berdoa, kan. Dapat cerita tentang ayat-ayat yang mencela kepada manusia, kan. Wa anzalallahu minas samaa'i ma'an, kan. Allah Subhanahu wa taala turun daripada langit ni ya, hujan-hujan untuk mendatangkan
kepada kita, ya, memberi makan kepada haiwan yang mana haiwan tersebut Allah sebut dalam Quran akan menjadi makanan untuk kita, maka berhenti sebentar, ya. Kemudian Imam Nawawi sebut, bacalah doa Allahumma inni as'afiyah, ya, ataupun doa-doa yang sebanding dengannya. Ataupun jika tidak mampu, ya, Imam Nawawi menyebutkan agar kita mengucapkan kalimah-kalimah tasbih seperti subhanallah, ya, tabarakallahu wa ta'ala, ataupun jallat azam, ya, anda ucapkan kalimah-kalimah tasbih ini untuk memberi puji-pujian kepada Allah wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keadaan ini sesuai diamalkan untuk bacaan Al-Quran ketika berada di luar solat. Ya, kan? Bacaan Al-Quran ketika luar solat. Sebuah hadis sahih di Al-Yaman anhu wa ardah, katanya, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin faftahil Baqarah faqultu yarqa'u indal mi'ah thumma madha faqultu salli faqultu yarqa'u biha thumma iftataha an-nisa faqara'aha thumma iftataha Ali Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan tasbihun sabbaha wa idza marra bi ayatin su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudhin ta'awudha." Aku pernah bersolat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada baginda memulakan dengan bacaan suratul Baqarah. Aku berkata dalam hati, baginda pasti akan rukuk pada ayat ke-100, namun baginda meneruskan bacaan. Ya, kan? Aku berkata dalam hati lagi, baginda akan menghabiskan dalam rakaat, baginda tetap meneruskan bacaan. Kan orang, ya, sahabat Huzaifah, dia ikut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, maka Nabi baca surah Baqarah. Maka Huzaifah sebagai makmum, dia kata apa? Nabi ini, kan, Nabi ini sampai ayat 100 Nabi akan rukuk lah. Tengok Nabi tak rukuk. Kan, ini nak kita nilai kemampuan kita. Andai kata Nabi hidup dan menjadi imam gitu. Nabi baca surah Baqarah, tuan-tuan. Kan, subhanallah, Nabi baca surah Baqarah. Kan, 100 ayat kita rasa 100 ayat Nabi nak rukuk. Rasa 10 ayat Nabi rukuk pada hemat kita tu kan. Huzaifah sahabat dia rasa 100 ayat baru Nabi rukuk. Kita agak berapa ayat kita rasa kalau Nabi hidup Nabi akan rukuk. Kan? Sahabat 100 ayat. Ya. Tapi 100 ayat pun Nabi tak rukuk, Nabi teruskan. Ya. Kan? Sehinggalah dia kata apa? Huzaifah ni kata aku berkata dalam hati lagi baginda akan menghabiskan dalam rakaat ini. Maknanya mungkin, ya, kan, dalam rakaat ni baginda tetap meneruskan bacaan. Aku berkata dalam hati baginda akan rukuk selepas habis membacanya. Kemudian baginda mula membaca suratul Nisa. Maksudnya pertama Huzaifah dia rasa okey 100 ayat Nabi akan rukuk, tapi Nabi tak rukuk. Sehinggalah dia rasa habis suratul Baqarah Nabi akan rukuk. Nabi tak rukuk. Surah Ali Imran. Sehinggalah dia rasa habis surah Ali Imran Nabi akan rukuk. Nabi tetap tak rukuk, Nabi sambung pula surah An-Nisa. Ya. Kan? Kemudian baginda mula membaca surah An-Nisa, kemudian baginda membaca surah Ali Imran, kemudian baginda membaca dengan perlahan-lahan. Jika baginda membaca ayat yang mengandungi tasbih penyucian zat Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda akan bertasbih. Apabila baginda membaca ayat yang mengandungi permohonan, baginda akan memohon kurniaan daripada Allah Subhanahu. Bila baginda membaca ayat yang mengandungi perlindungan, baginda akan mohon berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu, kita mesti pelik kenapa dia kata membaca surah An-Nisa kemudian barulah surah Ali Imran. Sebab ketika itu Imam Nawawi bukan
merupakan surah An-Nisa mendahului surah Ali Imran pada nuzul, pada wahyu. Yang wahyu turun dulu ketika itu surah An-Nisa, kemudian barulah Ali Imran. Kita pun tahu ya, wahyu ini dia akan disusun peringkat. Ketika saat dalam bulan Ramadan ya, malaikat Jibril akan turun bertalaki semula dengan Nabi tentang wahyu penurunan Al-Quran, barulah demi peringkat tahun demi tahun selama 23 tahun kenabian kan. Pada saat surah An-Nisa dibaca, dia merupakan wahyu yang awal mendahului daripada surah Ali Imran. Maka ulama mazhab kami berkata, Imam Nawawi ini bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Sunat memohon perlindungan dan bertasbih bagi setiap pembaca Al-Quran sama ada di dalam dan di luar salat. Maka pendapat yang lebih ya mustahab bagi pendapat mazhab Syafi'i ya, boleh kita ni memohon kurniaan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita memohon perlindungan, boleh kita bertasbih ya ketika ayat-ayat dengan nikmat, dengan bala bencana ya dibacakan sama di luar ataupun di dalam solat. Mereka berkata lagi, mereka ni siapa dia? Mereka ni adalah ulama mazhab Syafi'i. Hal tersebut sunat dilakukan dalam solat bagi seorang imam, makmum dan orang yang solat sendirian kerana ia adalah doa. Sebab dalam kitab Minhajut Talibin, Imam Nawawi mentakrifkan ya, solat itu juga sebagai ad-doa. Jadi bila diceritakan doa dalam maksud bahasa solat itu adalah doa, jadi doa yang lain yang berada dalam solat boleh dimohon ketika dalam solat. Ya. Mereka adalah sama sebagaimana hukum mengucapkan amin selepas membaca suratul Fatihah. Maknanya hukum berdoa dengan doa-doa yang lain dalam solat hukumnya sama mana kita membaca hukum amin. Ya. Apa yang kami sebutkan tentang sunat memohon kurniaan dan perlindungan tadi adalah pegangan mazhab Syafi'i. Maknanya apa yang disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i dan juga majoriti ulama mazhab Abu Hanifah ya, dan berkata dan apa yang kami sebutkan tentang sunat memohon kurnia dan perlindungan tadi adalah pegangan mazhab Syafi'i dan majoriti ulama. Maksudnya pegangan mazhab Syafi'i dan majoriti ulama selain daripada ulama mazhab Abu Hanifah ya, maknanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ya, mazhab mereka ya, dan juga mereka berpegang dalam solat bolehnya kita bertasbih, bolehnya memohon doa untuk mendapatkan kurniaan Allah, memohon doa untuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah berkata doa itu tidak disunatkan, bahkan makruh dilakukan dalam solat. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi dia sebaliknya daripada majoriti. Dalam 4 mazhab ni tadi, 3 mazhab termasuklah Syafi'i, Maliki, Hambali berpandangan boleh kita berdoa, bertasbih dan juga doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat. Boleh. Tetapi mazhab Imam Abu Hanifah, yakni mazhab Hanafi, kata doa-doa ni tidak disunatkan. Bagi pandangan mereka, doa ni makruh dilakukan dalam solat. Walau bagaimanapun yang tepat adalah pandangan majoriti ulama. Yang rajihnya adalah pandangan ulama-ulama muktabar. Ya, sebagaimana yang telah kami kemukakan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang yakni Al-Imam Nawawi. Ya. Dan itulah ya yang boleh kita bahaskan hari ini.
kesimpulannya dalam solat, ya, kita bolehlah memohon doa-doa, ya, untuk mendapatkan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada memohon perlindungan ataupun. Tetapi, ya, saranan saya lah, jika kita menjadi imam, maka doa-doa tersebut kita bacalah di dalam hati, kan. Walaupun ada hadis yang kita dengar tadi, sahabat yang mendengar Nabi berdoa, kan. Nabi berdoa, ya, adapun pada kita, ya, doa-doa yang pendek bolehlah kita baca, cuma jaranglah kita lakukan ataupun jarang kita laksanakan. Ada keadaan di mana, ya, kebiasaan kalau kita dengar orang-orang yang alim dan pada ayat-ayat, mereka akan berhenti seketika dan mereka akan menyebutkan tasbih, ya, mereka akan membaca dengan doa-doa yang pendek, ya, pada kalimah-kalimah yang memberi azab, mereka akan membaca doa-doa pendek untuk perlindungan. Kerana apa? Kerana penghayatan mereka terhadap apa yang mereka ketahui daripada sudut ilmu berkenaan baca doa dalam setelah mendengar ayat-ayat yang memberi nikmat Subhanahu taala ataupun ayat-ayat yang memberi azab. Ya, kan. Jadi dibolehkan, kan. Ada pun banyak galakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa dalam solat, khususnya doa ketika sujud, ya, khususnya dalam doa-doa yang lain. Jadi ambillah pengajaran ataupun istifadah, ya, agar kita kehidupan kita, insya-Allah, moga apa yang baik itu dapat memberi kebaikan, ya, kepada diri kita, dan segala kekurangan yang saya sampaikan adalah kelemahan untuk saya sendiri. Ya, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi bima yanfa'una. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarra wa najjina minat ta'ni wat ta'uni wal bala' am badadina wa baladina خاصة وبلاد المسلمين عامة بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Warahmatullahi wabarakatuh.